Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz dan rakan-rakan yang saya kasihi. Saya Nur Amira binti Sarudin dan bernombor matrik D2010095899. Baiklah, hari ini saya dan rakan-rakan ingin membincangkan satu topik yang agak menarik, iaitu tentang solat dan berwuduk bagi pesakit dan petugas COVID-19. Baiklah, saya akan memulakan dengan pendahuluan terlebih dahulu. Pada akhir Disember 2019, satu dunia telah dikejutkan dengan satu penularan virus baru iaitu COVID-19 yang berpunca daripada bandar Wuhan di China. Secara umumnya, coronavirus adalah satu keluarga besar virus yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit seperti demam, selsema dan penyakit yang serius seperti Severe Acute Respiratory Syndrome iaitu lebih dikenali dengan SARS dan Middle East Respiratory Syndrome iaitu lebih dikenali juga dengan nama MERS-CoV. Coronavirus atau lebih dikenali dengan Novel Coronavirus adalah mana-mana strain baharu virus yang sebelum ini belum pernah dikenal pasti dalam tubuh badan manusia. Baiklah, saya akan menerangkan bagaimana wabak tersebut berjangkit dari satu individu kepada individu yang lain. Cara yang pertama iaitu melalui cecair yang telah dikeluarkan melalui batuk ataupun bersin daripada individu yang telah dijangkiti. Cara yang kedua iaitu melakukan sentuhan secara langsung iaitu tidak berlapik dengan individu yang telah dijangkiti. Cara yang ketiga iaitu menyentuh permukaan yang telah tercemar dengan jangkitan virus tersebut. Seperti mana yang kita tahu, solat merupakan tiang agama bagi umat Islam. Perkara pertama yang akan dihisap, penghulu segala amal yang lain dan syarat sah untuk diterima amalan yang lain. Oleh itu, tidak ada alasan bagi sesiapa pun untuk meninggalkannya. Pendek kata, solat perlu dilakukan di mana pun kita berada, dalam apa jua pun keadaan. Pada saat getir ini, pesakit dan petugas COVID-19 mengalami kesukaran untuk menunaikan solat secara normal. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa perkara yang perlu dijelaskan berdasarkan hukum yang telah dibincangkan oleh para ulama dan mufti seluruh dunia yang melibatkan isu berwuduk dan solat bagi pesakit dan petugas COVID-19. Seperti mana yang kita tahu, petugas kesihatan memakai PPE lengkap untuk merawat pesakit COVID-19 dan mereka merawat pesakit COVID-19 sepanjang masa dan sukar bagi mereka untuk mengambil wuduk dan menunaikan solat secara normal. Hal ini kerana SOP terhadap penyakit tersebut agak ketat kerana ia merupakan satu penyakit berjangkit yang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nasuha binti Ishaq. Pada bahagian pertama, saya akan mulakan dengan tajuk cara solat bagi pesakit COVID-19. Pesakit yang disahkan sebagai positif COVID dapat dibahagikan kepada dua kategori. Kategori yang pertama adalah pesakit yang tidak kritikal dan yang kedua adalah pesakit yang kritikal. Pesakit yang tidak kritikal ini dapat dibahagikan kepada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tidak bergejala, iaitu tidak menunjukkan simptom sakit tekak, batuk ataupun sesak nafas. Tahap yang kedua adalah bergejala tanpa radang paru-paru ataupun dikenali sebagai pneumonia. Dan tahap yang ketiga adalah bergejala dengan radang paru-paru. Pesakit pada tahap ini ditempatkan secara berasingan ataupun bersama dengan pesakit COVID-19 yang lain. Dan juga petugas kesihatan juga perlu memakai PPE yang lengkap ketika menguruskan pesakit tersebut. Seterusnya, pesakit yang kritikal. Pesakit yang kritikal dapat dibahagikan kepada 2 tahap, iaitu tahap 4 dan juga tahap 5. Tahap 4 ni bergejala dan terdapat radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen. Dan paling kritikal sekali adalah tahap 5, iaitu pesakit yang kritikal dengan penglibatan multi organ seperti buah pinggang dan juga jantung. Biasanya pesakit yang kritikal ni ditempatkan di ruangan ICU kerana kebiasaannya pesakit ini tidak dapat bergerak dan ada yang tidak sedarkan diri. Anggota kesihatan juga perlu memakai PPE yang lengkap apabila menguruskan pesakit ini.
Okey, seterusnya persoalan lazim mengenai wabak ini adalah apakah hukum solat bagi pesakit COVID-19? Jawapannya adalah bagi pesakit yang sedar dan juga waras adalah diwajibkan untuk mereka solat 5 waktu seperti yang diwajibkan. Okay, bagi pesakit yang tidak sedarkan diri adalah tidak wajib untuk solat ataupun solat ke atas mereka. Okey, isu yang seterusnya adalah bagaimanakah cara pesakit COVID-19 untuk solat tapi tidak mampu untuk menghadap kiblat. Okey, jawapannya adalah bagi pesakit yang mampu untuk menghadap kiblat, wajiblah dia untuk solat dalam keadaan menghadap kiblat tetapi dimaafkan sekiranya tersasar sedikit kiblatnya. Yang kedua, jika pesakit tak mampu untuk menghadap kiblat, sebagai contoh pesakit yang memerlukan alat bantuan pernafasan sepanjang masa, wajiblah solat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Tapi, adakah solatnya perlu diqada semula setelah dia sembuh? Yang ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama daripada Imam Nawawi dan juga Imam Muzani, solat tersebut tidak perlu diulang semula selepas keuzuran hilang. Yang kedua, mengikut muktamad mazhab Syafi'i, solat tersebut sah tetapi perlu diulang semula apabila keuzuran telah hilang. Isu yang seterusnya adalah apakah hukum bagi pesakit COVID-19 yang tidak dapat solat pada waktunya? Jawapannya adalah menurut pandangan ulama Imam Nawawi dan juga mazhab Hambali, jika pesakit tersebut tidak dapat solat pada waktunya, pesakit tersebut dibenarkan untuk menjamakkan solat tanpa qasar. Seterusnya mengikut mazhab Syafi'i, solat tersebut perlu dilakukan dalam waktunya mengikut kadar kemampuannya. Apakah yang dimaksudkan dengan pesakit mesti solat mengikut kemampuannya? Yang pertama, jika pesakit mampu untuk solat secara berdiri, maka hendaklah dia solat dalam keadaan berdiri. Cara yang kedua, kalau tak mampu untuk solat dalam keadaan berdiri, hendaklah dia solat dalam keadaan duduk, yang mana rukuk ketika duduk dilakukan menundukkan kepala sehingga dahi bertentangan dengan kawasan hadapan lutut. Sujud dilakukan macam biasa, tapi kalau tak mampu, tunduk macam rukuk ataupun lebih rendah sekiranya mampu. Seterusnya, kalau tak mampu solat secara duduk, solatlah dalam keadaan baring. Sebagai contoh, rukuk dilakukan dengan menundukkan sedikit kepala dan sujud tunduk dengan lebih rendah daripada rukuk jika mampu. Kalau pesakit tak mampu untuk menundukkan kepala, rukun-rukun solat hendaklah dilakukan dengan isyarat mata ketika berbaring. Sekiranya tak mampu untuk menggerakkan anggota, solatlah dengan menggunakan isyarat, iaitu isyarat mata boleh dilakukan dengan memandang ke hadapan ketika takbiratul ihram, iktidal, duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud, memandang ke bawah untuk rukuk, memandang ke arah lebih rendah untuk sujud. Jika solat tidak boleh dilakukan dengan isyarat mata, maka solat hendaklah dilaksanakan dengan hati selagi mana masih waras dan juga masih sedar. Solat dalam keadaan duduk, baring, isyarat mata dan hati tidak perlu diqada semula dan solat tersebut adalah sah. Seterusnya, sahabat saya akan sambung pada bahagian yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Abdul Halim. Saya akan membentangkan topik berkaitan dengan hukum solat bagi petugas-petugas COVID-19 ataupun kita kenali sebagai frontliners. Baiklah, hukum solat bagi petugas-petugas COVID-19, mereka hendaklah solat fardu pada waktunya. Namun yang demikian, sekiranya petugas-petugas COVID-19 itu mempunyai keuzuran, maka mereka hendaklah solat sekadar kemampuannya. Contoh keuzuran yang pertama bagi petugas COVID-19, contohnya mereka mempunyai kemudaratan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, membawa macam bahayalah kepada diri sendiri ataupun orang lain, maka petugas COVID-19 itu dibenarkan untuk solat jamak tanpa qasar. Okey, contoh keuzuran yang kedua yang kita boleh lihat di sini adalah petugas COVID-19 itu terpaksa memakai PPE. PPE ni dia stand for Personal Protective Equipment, yang mana mereka kena pakai satu peralatan yang daripada kepala sampai kaki untuk melindungi diri dia daripada terkena virus COVID-19. Maka bila PPE itu tak boleh dibuka, maka petugas COVID-19 tu kena solat juga, wajib dilaksanakan solat juga walaupun dalam keadaan tak bersuci. Jadi solat itu dikatakan sebagai solat untuk menghormati waktu.
Contoh keuzuran yang ketiga pula, petugas COVID-19 itu terpaksa memakai surgical mask. Surgical mask tu yang topeng muka tu. Apabila topeng muka itu tak boleh dibuka juga, maka solat dia adalah memakai surgical mask tu, dan hukumnya tidak makruh dan sah solat tersebut. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi kepada kaifiat ataupun cara solat bagi petugas COVID-19 mengikut sekadar kemampuannya. Baiklah, jika petugas COVID-19 itu tidak mempunyai sebarang masalah, mampu untuk solat, tidak mempunyai keuzuran, maka dia hendaklah solat seperti biasa, solat dalam keadaan berdiri. Maka sekiranya dia tidak mampu untuk berdiri, maka solat hendaklah dilakukan dalam keadaan duduk. Okey, tapi sekiranya tak mampu juga untuk melakukan solat dengan duduk, maka hendaklah solat dalam keadaan berbaring. Kaifiat ini sama je macam solat orang-orang sakit. Jadi sekiranya tidak mampu juga nak menggerakkan anggota semasa berbaring dan seumpamanya, maka hendaklah solat dengan menggunakan isyarat. Tapi sekiranya tak mampu juga menggunakan isyarat, maka hendaklah solat dengan menggunakan hati. Jadi persoalan bagi kaifiat cara solat bagi petugas COVID-19 ini, adakah solat-solat yang dilakukan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan menggunakan isyarat mata, dalam menggunakan isyarat hati, perlukah dikontak semula? Maka jawapannya adalah solat itu sah dan tak perlu diulang semula. Baiklah, terdapat lagi satu persoalan isu berkaitan dengan adakah sah solat sekiranya para petugas COVID-19 ataupun frontliners memakai pampers kerana terdapat kesulitan untuk keluar daripada premis. Jawapan persoalan ini adalah solat tersebut adalah sah sekiranya pampers yang dipakai itu bebas daripada terkena najis, bebas daripada sebarang najis, bersih dan suci. Walau bagaimanapun, sekiranya macam terdapat kesulitan ataupun masyakkah seperti waktu yang terhad untuk keluar daripada premis itu dan sebagainya, yang menyebabkan petugas COVID-19 itu terpaksa qada hajat di dalam pampers tu dan tak mampu nak membersihkannya, maka dia diharuskan untuk menunaikan solat dalam keadaan yang sedemikianlah untuk sekadar menghormati waktu solat. Namun solat yang dilakukan sekadar menghormati waktu itu hendaklah dikotakkan semula pada waktu yang lain, hendaklah digantikan pada waktu yang lain. Ia adalah berdasarkan daripada pandangan Imam An-Nawawi menerusi kitab Al-Majmu' jilid 3 pada halaman 144. Dalam hadis beliau ada menyebutkan, فَإِذَا كَانَ عَلَى بَدَنِهِ نَجَسَةٌ غَيْرَ مَعْفُوٍ عَنْهَا وَعَجَزَ عَنْ إِزَالَتَهَا wajib an yusalli bi khalihi li hurmatil waqti. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu ma astata'tum. Riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya apabila tubuh badan mengandungi najis yang tidak boleh dimaafkan serta sukar untuk menghilangkannya, maka hendaklah ia menunaikan solat dalam keadaan yang sedemikian sebagai menghormati waktu, berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu perintah, maka hendaklah kamu melaksanakannya berdasarkan kemampuanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Syafiqah binti Rosli dan saya akan teruskan dengan isu semasa yang seterusnya, iaitu isu semasa tentang bagaimana cara untuk berwuduk bagi pesakit-pesakit COVID-19. Okey. Pesakit-pesakit COVID-19 ini boleh dikategorikan dalam 3 situasi. Yang pertama iaitu pesakit yang disediakan bilik khusus. Yang kedua, pesakit yang ditempatkan di dalam tempat orang ramai seperti kemah, dewan dan sebagainya. Dan yang ketiga, pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan sepanjang masa. Okey, kita pergi kepada situasi yang pertama. Situasi pertama ialah bagi pesakit COVID-19 yang telah disediakan bilik khusus yang tidak dikongsi dan tidak terdedah kepada orang ramai serta mempunyai bilik air yang khusus, maka mereka boleh menggunakan air untuk berwuduk dan mengangkat hadas besar seperti biasa, tertaluk kepada nasihat pakar perubatan. Dan situasi yang kedua iaitu bagi pesakit yang ditempatkan di kemah khas atau tempat terbuka seperti kemah, dewan yang terdedah kepada orang ramai, maka mereka hendaklah melakukan tayamum bagi mengelakkan risiko penyebaran
virus ini. Mereka boleh bertayamum jika mereka rasa macam takut sekiranya penyakit ini lagi sebar dan lagi teruk. Apa itu tayamum? Tayamum merupakan rukhsah, iaitu keringanan dalam Islam kepada umatnya untuk menunaikan ibadah ketika berada di dalam keuzuran. Tayamum merupakan ganti kepada wuduk dan mandi, iaitu janabah. Maksud di sisi syarat pula adalah menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan kedua tapak tangan dengan niat dan cara tertentu. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ. Astagfirullahalazim. Maksudnya, dan jika kamu sakit, tidak boleh terkena air atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapati air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, iaitu tanah yang debu yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Okey. Ada beberapa ulama dan pandangan yang berselisih tentang adakah mereka perlu untuk solat semula diulang semula atau tidak. Menurut pendapat Dr. Zulkifli, iaitu Mufti Negara Malaysia, menyatakan tidak diwajibkan bersuci untuk mereka pesakit COVID untuk menunaikan solat, dan solat boleh dilakukan sekadar menghormati waktu. Menurut Imam Muzani dan Imam Nawawi, solat tersebut tidak perlu diulang semula apabila keuzuran telah hilang. Namun, menurut mazhab Syafi'i, solat tersebut sah, tetapi perlu diulang semula apabila keuzuran telah hilang. Okey, bagaimana pula dengan cara orang yang berwuduk bagi pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan yang mungkin akan memudaratkan dirinya apabila terkena air ataupun kena debu? Maka, ada dua kaedah yang boleh digunakan. Iaitu yang pertama, bertayamum sekiranya dia boleh terkena debu dan tidak diwajibkan bersuci, sama seperti dengan pendapat sebelum ini. Solat tersebut tidak perlu diulang menurut pendapat Imam Nawawi dan Imam Muzani. Namun menurut Imam Syafi'i, solat sah tetapi perlu diulang semula. Dan kaedah yang kedua ialah menggunakan air spray. Menggunakan air spray ini sah dengan syarat pesakit berada dalam bilik yang khas. Dan menurut pendapat Syekh Dr. Muhammad Al-Zuhaili mengatakan pesakit perlu menggunakan air yang bersih dan mestilah mengalir ke seluruh anggota wuduk. Wuduk yang wajib sahaja untuk mengelakkan dia membazir air, nak limitkan air. Okay. Melakukan terhadap anggota wuduk yang wajib sahaja, dan pesakit tersebut perlu menghilangkan kotoran dan najis pada anggota wuduk sebelum menunaikan solat. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, terdapat pelbagai cara dan hukum untuk menunaikan solat fardu bagi pesakit dan petugas COVID-19. Sebagai contoh, menurut Imam Nawawi dan mazhab Hanbali, membenarkan pesakit untuk menjamakkan solat tanpa qasar. Bagi mazhab Syafi'i pula, membenarkan pesakit untuk melakukan solat pada waktunya mengikut kadar kemampuan sahaja. Apabila pesakit menunaikan solat menghormati waktu, menurut pandangan Imam Muzani dan Imam Nawawi, setelah keuzuran hilang, solat tersebut tidak perlu diulang kembali. Menurut mazhab Syafi'i pula, solat tersebut adalah sah tetapi perlu diulang apabila keuzuran itu telah hilang. Bagi petugas pula, apabila mereka berada dalam situasi yang memudaratkan, mereka boleh menjamakkan solat tanpa qasar. Apabila petugas tersebut memakai PPE yang lengkap, mereka dibolehkan untuk solat menghormati waktu sahaja tanpa berwuduk.
Dan dalam situasi mereka memakai surgical mask, mereka dibolehkan solat menggunakan surgical mask dan dikira sah. Seterusnya, bagi pesakit dan petugas yang melakukan solat secara duduk, berbaring, menggunakan isyarat mata dan hati adalah dikira sah dan tidak perlu diulang semula. Seterusnya, bagi pesakit dan petugas yang tiada keuzuran dan kemudaratan, mereka perlu mengambil wuduk seperti biasa. Selepas itu, bagi pesakit yang duduk dalam keadaan yang sesak dan bimbang akan mengeruhkan lagi keadaan, mereka dibolehkan untuk menggunakan kaedah tayamum. Bagi pesakit yang menggunakan bantuan alat pernafasan, mereka dibolehkan untuk tayamum dan menggunakan alat penyembur air untuk mengambil wuduk. Bagi petugas yang memakai pakaian lengkap iaitu PPE, mereka dibolehkan untuk menyapu air di atas balutan tersebut. Jika petugas tidak boleh bertayamum, mereka tidak diwajibkan untuk berwuduk. Di sini dapat kita lihat betapa pentingnya solat fardu dan kita sebagai umat Islam harus menitik beratkan tentang solat dan jangan sesekali meninggalkannya. Sesungguhnya COVID-19 ini bukan hanya sekadar wabak yang perlu dijauhkan oleh seseorang individu. Bahkan ia merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya. Seterusnya, bagi pesakit dan petugas yang tiada keuzuran dan kemudaratan, mereka perlu mengambil wuduk seperti biasa. Selepas itu, bagi pesakit yang duduk dalam keadaan yang sesak dan bimbang akan mengeruhkan lagi keadaan, mereka dibolehkan untuk menggunakan kaedah tayamum. Bagi pesakit yang menggunakan bantuan alat pernafasan, mereka dibolehkan untuk tayamum dan menggunakan alat penyembur air untuk mengambil wuduk. Bagi petugas yang memakai pakaian lengkap iaitu PPE, mereka dibolehkan untuk menyapu air di atas balutan tersebut. Jika petugas tidak boleh bertayamum, mereka tidak diwajibkan untuk berwuduk. Di sini dapat kita lihat betapa pentingnya solat fardu dan kita sebagai umat Islam harus menitik beratkan tentang solat dan jangan sesekali meninggalkannya. Sesungguhnya COVID-19 ini bukan hanya sekadar wabak yang perlu dijauhkan oleh seseorang individu. Bahkan ia merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya.